وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Keenamnya daripada 10 syarat sah baca Fatihah. Keenam. Kita berhenti itu pada syarat yang kelima. Ininya masuk syarat yang keenam. Jadi syarat yang kelima tu penting sekali tu. Itu tak boleh orang panggil merubah ke makna tu dah. Tu memeliharakan segala tasydid yang 14. Dan tidak boleh lahan lah. Tidak boleh orang panggil salah. Yang hingganya boleh merubahkan ke makna. Baik. Hari ininya keenamnya daripada 10 syarat sah baca Fatihah, ketiadaan diam yang panjang. Sifat bagi diam, tidak boleh diam. Diam bagaimana? Diam yang panjang dengan tiada uzur. Yakni tidak boleh diam yang panjang di antara ayat-ayat Fatihah tu. Apa kita kata Bismillahirrahmanirrahim, senyap. Senyap tu setara mana? Kalau orang tanya kat uruf, dia kira orang panggil uruf, kebiasaannya putus dah tu. Orang panggil putus muallaq. Arti di sini mesti muallaq. Nak ceritanya syarat yang keenam ni maksudnya muallaq juga. Tu muallaq. Mana tak boleh orang panggil diam yang panjang. Diam yang panjang di antara ayat-ayat Fatihah. Tak boleh. Kata ketiadaan diam yang panjang tu dengan tiada uzur. Kalau ada uzur tak apa.
Dia yang panjang tu kalau ada uzur tak ngapalah maknanya. Tapi orang panggil dia yang panjang tu hak dengan tidak ada uzur, sengaja nak duduk senyap. Kata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Senyap. Saja. Tak ada uzur apa. Lama. Maliki yaumiddin. Tak leh itu tu. Lagu mana Ni orang panggil nak taswir kata diam yang panjang, nak beri gambaran diam yang panjang. Iaitu diam yang panjang tu ialah diam yang lebih daripada qadar bernapas. Tu qadar bernapas. Mana qadar bernapas ni qadar sekali bernapas. Kita bernapas setara mana? Tu. Nah, kalau lebih qadar tu dengan tidak ada uzur, malaikat ada uzur, mana napas dia pendek ni. Kena tarik panjang sikit nak uji nak uji boleh baca ayat. Tu tak apalah, ada uzur. Tu ni tak ada uzur apa. Jadi dia yang lebih daripada qadar bernapas dan penat. Dan penat. Atau pada kata bernapas, mana diam yang lebih daripada qadar berpenat. Gitulah. Tu. Diam yang lebih daripada qadar berpenat. Mana seorang itu yang masuk dia penat lelah ke mana maksudnya penat ni. Lebih daripada qadar penat tu kira panjang dah. Jadi kalau seorang tu jenis lelah, penat, nak napas susah, ketika mana orang panggil diam dia tu kerana penat, kerana susah nak menapas, hak tu walau panjang pun tidak dikira panjang. Lebih daripada qadar tu, maka baru dikira sebagai panjang. Atau ni atah pada kata diam yang panjang. Atah situ tu. Jadi pasal sepepak barunya, keenamnya daripada 10 syarat ketiadaan diam yang sedikit yang dikosakkan dengan diam yang sedikit itu memutuskan bacaannya, bacaan musalli, bacaan Fatihah tu lah. Tak boleh juga kita kata diam tu diam yang sedikit, tapi dia niat dengan diam yang sedikit tadi tu memang nak memutuskan bacaan Fatihah, maka putus, kena start late. Kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Dia pun senyap. Senyap tu tak lebih pun qadar senapas atau tak lebih pun qadar penat. Tapi dengan diam yang sedikit tadi tu, dia kosak, dia niat kata putus dah bacaan aku ni. Aku nak putus bacaan aku. Putus. Tu putus. Tak boleh itu. Atau diam yang sedikit, tidak diam yang panjang, tapi diam yang sedikit, tidak diam yang panjang itu pun yang dikosak, yang diniatkan dengan diam yang panjang tu memutuskan akan bacaannya, bacaan Fatihah. Kalau gitu nak lagu mana weh? Kalau kita diam yang panjang dengan tidak ada uzur, maknanya lebih daripada qadar senapah, tak ada uzur, ataupun lebih daripada qadar penat. Penat habis dah, tapi tak baca lagi. Itu maknanya tu. Penat tu selesai dah. Kalau tengah duduk penat tu tak apalah, duduk susah penat lagi dah ni. Ni dak qadar penat habis dah, tapi tak baca lagi. Tu panjang lagi. Atau diam tu tak panjang, sekejap je, sikit je, tapi dengan diam yang sikit, yang sekejap tadi tu, dia niat kata putus bacaan. Dan jika diam ia musalli. Kalau musalli itu diam lagu mana? Seperti yang tersebut itu. Mana seperti yang tersebut itu? Yakni diam yang panjang dengan tidak ada uzur. Mana? Lebih qadar senapah kalau orang itu tak penat, atau lebih qadar penat kalau bagi orang yang penat. Atau diam tu tidak panjang, diam sekejap saja, tapi dengan diam yang sekejap tadi tu diniatkan putus bacaan. Lagu mana cara nak buat? Maka ni jawab bagi jika
maka wajib memula akan dia akan Fatihah mula-mula daripada awalnya Fatihah. Artinya wajib iadah balik Fatihah dia, wajib ulang balik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, lebih tu kau dah senapah tu. Nah, saja. Betul? Panjang tak? Panjang tu. Patut nak kan? Bismillahirrahmanirrahim balik. Atau dia penat jenis orang penat. Nah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis dah tu, habis penat je. Tak baca lagi. Dah, tak baca lagi. Duduk diam lagi. Pada habis dah pada penat je. Atau tak ada lah panjang, sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pak berhenti situ tu. Putus baca aku niat itu. Nah, maka jenis 3 lagu tu wajib iadah ulang balik Fatihah dia. Wajib ulang balik. Tu. Tak boleh orang panggil apa? Dia nak teruskan begitu sahaja. Kenapa? Putus muallak dia panggil, putus. Putus. Sebab tu kena turut-turut. Kena berturut-turut. Malaikat orang panggil apa? Ada uzur. Mana uzurnya? Seumpama batuk ke, nah, tak tobik suara ke. Ni nak terai suara dia nak pergi tobik. Nah, tu orang panggil bi'uzrin. Tu tak ada hak lah. Berhenti panjang tu tidak dikira putus muallak. Tapi kalau sengaja diam tanpa ada uzur sebarang apa uzur, lebih qada senapah bagi orang biasa, atau lebih qada penat bagi orang lelah, atau berhenti tidak panjang sekejap saja, tapi dengan berhenti yang sekejap tu diniatkan putus bacaan, maka wajib iadah balik qiraatil Fatihah. Tak boleh duk teruh gitu. Kalau teruh ke tak sah Fatihah ya. Nah, tak sah Fatihah, tak sah semaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada jenis semaya, makna tak sah sembahyang. La salata ay la tasihus salat. Tak sah semaya. Nah, bukan nafi kamal dak, nafi sihat, nafi kesahihan. Tak sah semaya. Bagi siapa? Liman lam, bagi mereka yang tidak membacalah ia man tadi itu yaqra bi Fatihatil Kitabi. Bagi siapa yang tidak membacalah ia man tu dengan Fatihah Al-Quran, tak aja Fatihah. Maka tak sah semaya kalau pergi rakaat enggak tak terpakai orang panggil semaya dia rakaat tu kena tambah lagi rakaat. Tu. Ketujuhnya daripada 10 syarat sah sembahyang, syarat sah bacaan Fatihah ialah dengan ni takluk pada kata dululah. Yang ni dibacakan dia Fatihah, takluk situ. Tu dibacakan dia Fatihah dengan ketiadaan lahan yang mencedera ia lahan akan makna Fatihah. Tu tak boleh dia baca Fatihah tu salah yang mengubah ke akan makna. Tu hari tu dia sebut dah jika mana dah dia sebut itu atas tu, dan jika mentakfir ia lupa atau jahil ia akan haram atau tiada mengubah ia akan maknanya, maka tidak batal sembahyangnya tetapi batal bacaannya jua. Maka wajib mengulangi akan dia bacaan dengan betulnya. Bila tu wajib ulang bacaan dengan betul? Dahulu, ini sebelum daripada turun kepada rakaatnya. Dan jika tiada mengulangikan bacaan Fatihah tu, maka batal sembahyangnya dengan sebab turunnya musalli kepada rakaatnya. Demikianlah engkau tafsilkan pada masalah lahan ni mana salah baca. Tu contohnya dia baca mana? Nah, dalam kitab Buya Tutulak dia buat misal seperti baca ha pada hamdu, tapi dia pergi baca ha.
Alhamdu dia baca alhamdu. Tu berubah makna tu. Tu berubah makna tu. Yang tu berubah makna. Ataupun zal pada apa? Allazi. Siratal ladzi. Dia baca mana? Siratal lazi. Zai. Nah. Tu. Atau dal pada din. Dia baca dal dengan za. Yaumiddin. Dia baca yaumidzin. Wala dha. Dia baca za. Wala dhalli. Itu semua tu. Apa? Boleh merubahkan akan makna. Tu nescaya tiada sah bacaan Fatihahnya pada kalimah itu. Tak sah. Kenapa boleh mengubah makna tu? Melainkan lahan yang tidak mengubahkan makna. Tu seperti kita kata siratal ladzi. Dia baca dengan sin. Sa' dia baca dengan sin. Itu tak berubah makna. Sebab asal daripada sa' tu ialah huruf sin. Tu. Dalam kitab dia sebutkan kan dan jika dibacanya akan qaf yang berulang-ulang antara qaf dan kaf seperti setengah daripada Arab, sahlah bacaannya serta makruh. Tu lagu mana? Dibacanya akan qaf. Apa ayat apa? Qaf. Dibaca akan qaf yang berulang-ulang antara qaf dan kaf. Ada qaf tak dalam Fatihah? Tak ada deh. Contoh, nak bagi contoh. Dia sebut ini, dan jika dibacanya musalli akan qaf yang berulang-ulang antara qaf dan kaf. Qaf ada qaf tak dalam? Tak ada. Kaf tu ada lah. Ada kaf dah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya baca qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti setengah daripada Arab. Sahlah bacaannya tapi serta makruh juga. Demikian hukum yang dimu'tamad akan dia hukum oleh Syekh Ramli dan di dalam Nihayatul Mu'tad, dan hukum yang dimu'tamad akan dia hukum oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfatul Mu'tad. Bukan. Dan hukum yang dimu'tamad akan dia hukum oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfatul Mu'tad tiada sah. Tak sah. Kalau Imam Ramli kata sah. Qana budu ya qana sa'isa kata Imam Ramli. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj tiada sah, melainkan sah juga suka belajar dahulu daripada keluar waktu, sebelum daripada keluar waktu. Dah itu ni. Dia belajar dah. Belajar waktu semaya nak habis dah ni. Tak boleh juga betul. Mayalah dengan qana budu gila. Dah? Ibn Hajar kata, kalau gitu sah lah. Sah. Tapi kalau waktu berluasai lagi, boleh ngaji lagi, nak betul baca, tapi tak betul. Qana budu acar kau nak ngaji buat ke apa? Tak sah. Itu Ibn Hajar dah. Gitu. Dan tiada memada juga, tak sah juga dibacanya antara sin dan sa. Kalau kira hukumnya tak sah baca sin dengan sa tu. Bertukar. Kita kata sira, dia baca sira, tak sah asalnya. Tiada memada mana tiada sah. Dibacanya musalli antara sin dan sa. Tapi melainkan ni maknanya sah juga. Bagi siapa? Bagi orang yang tiada kuasa, tak mampu nak sebut sok payah dia. Duk sira sama, sira duk main sira sama dia. Tu dimaafkan dia. Kenapa? Kerana tak mampu tu.
Itu dalam kitab ni ya bahas panjang lagi lah. Dan tiada sah juga jika berlaku pada segala abdal. Abdal mana bertukar pada yang demikian itu bacaan. Tu jikalau tiada mengubahkan maknanya, makna Fatihah sekalipun. Tak sah juga. Lagu mana? Bawah atau dhammah bagi depan. Dia baca mana? An'amtu. Salah tu an'amta. Memberi nikmat engkau. Siap. Itu lagi berat. Itu lagi berat. Atau iyyaka na'budu, kita baca iyyaki na'budu. Iyyaki na'budu. Ngaki. Hanya kepada engkau seorang perempuan. Sebab tu iyyaka. Hanya kepada engkau jualah. Hei Tuhan, iyyaki na'budu. Hanya kepada engkau jualah seorang perempuan aku menyembah. Siap lagu tu. Kina budu tak sah, batal. Kenapa? Ni lahan yang salah. Tu. Maka batal sembahyangnya musalli dengan demikian itu bacaan, dan berdosa serta batal sembahyang jika dengan sengaja. Itu dah. Jadi kalau lahan yang mengubah makna batal terus. Batal terus. Tak ada cakap banyak dah. Ni. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Batal tu. Kalau sengaja tahu makna tu berubah, dosa nak pula. Ada dosa. Gitu dah. Itu hukumnya. Maka batalah sembahyangnya musalli dengan yang demikian itu, dengan lahan yang mengubahkan makna bacaannya, dan berdosa serta batal sembahyangnya musalli jika dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dosa serta batal. Kalau tak sengaja tu batal saja, dosa tu dak lah. Tu habis itu. Itu dalam kitabnya disebut panjang lagi dalam kitab Buyatul Tulab. Baik. Kedulapannya daripada 10 syarat sah baca Fatihah ialah bahawa membaca akan Fatihah padahal berdiri atau ganti berdiri. Bila tu ganti bagi berdiri? Pada ketika uzur, yakni uzur berdiri. Tu tak boleh dia duk baca Fatihah tu bila-bila nak naik qiyam, tak boleh. Kita kata naik rakaat kedua tu, sambil naik tu baca dah bismillahirrahmanirrahim. Nak cepat-cepat. Tak boleh. Mesti jatuh baca Fatihah kita tu dalam sempurna qiyam, atau ganti bagi qiyam ketika mana kita tu uzur untuk qiyam. Tak boleh sambil-sambil nak naik ke, sambil-sambil duduk baca dah ya dah. Baca siap-siap lalu dah. Senang bila naik agak relax dah sikit. Tak nak baca dah. Tak boleh. Baca Al-Fatihah tu mesti di dalam qiyam. Dah. Kesembilannya daripada 10 syarat sah baca Fatihah, bahawa memperdengar ia bacaan Fatihah tu akan gitu. Kena dengar ke telinga dia sendiri. Tu tak boleh. Lepas tu bunyi susah dia sendiri pun tak dengar apa. Tak boleh. Kena dengar telinga dia sendiri. Tak telinga dia dengan mulut ni tidaklah sampai sekilometer. Nak kau melaung tak benar. Dengar tak? Butir-butir ke tak? Pilih ngambok butir dah, jelas dah. Muka duduk telinga kita dekat ya. Ya tak boleh apa kau telinga kita sendiri pun tak dengar. Nak baca berapa? Bacalah hati. Ada orang gitu. Tak jadi. Ataupun tak dengar gapo, tak boleh. Tak sah. Kerana orang panggil ni qauli. Syarat rukun qauli mesti didengarkan pada telinga kita sendiri.
tu. Kalau kita tu orang panggil tidak dengar di telinga kita, maka tak sah rukun qauli kita tu. Tu kalau dengar di telinga orang lain, maka bismillahirrahmanirrahim itu wah pula telinga aku lawan. Apa lah gitu baca tu untuk kita dengar di telinga kita padalah. Tak payah nak dengar dia orang. Tu email cukup lah, tu email orang cukup lah. Nak kau makmum pun naik angin pun tu email juga baca. Habis butir surah masjid tu dengar belakang dia baca teh berat lagu tu. Dengar di telinga kita. Kesepuluhnya daripada 10 syarat sah Fatihah, bahawa tiada segala kelimahnya kelimah Fatihah itu oleh kita dengar baca Fatihah tu email pun habis dah nak baca Fatihah, nak amin dah. Nah, email kita pun amin. Nah, tu zikir kat tu. Tapi ada hubung kait tak dengan Fatihah? Dengan semaya? Ada hubung kait dengan semaya tak apa. Nah, tu ataupun mengingat kepada imam yang salah. Nah, subhanallah. Tapi niat kan kena niat zikir, zikir semata-mata atau zikir serta i'lam, zikir serta memberi ketahui, baru tak batal. Kalau niat i'lam saja, nak beritahu saja, atau tak niat kau apa, batal kat dia tu. Nah, tu imam salah kita subhanallah, niatnya apalah hati nak beritahu, i'lam saja, nak beritahu kepada tu imam tu, tu imam salah. Sebab subhanallah ketika tu bukan lagi maknanya maha suci Allah. Terjemuh tu subhanallah memang maha suci Allah, tapi ketika mana makmum tu subhanallah dalam semaya itu ada makna khitab kepada tu imam. Nah, apa? Weh, tu imam salah ho. Mana gitulah kalau kita. Tapi tak boleh lah gitu. Tu imam salah ho. Kita dah batas semaya ni. Ya subhanallah. Tapi kalau tak ada niat atau zikir serta i'lam atau zikir saja, maka batal. Dah. Tak niat kau apa? Tak boleh. Tak niat kau apa. Sedangkan subhanallah tu memang tuju untuk tegur. Batal tak? Tak boleh. Dia kena niat zikir saja atau niat zikir serta i'lam. Itu. Syahdan. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulu, ini sebelum daripada Fatihahnya, sunat tu. Jadi kita baca a'udzubillah, minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan dirjam itu sunat sebelum baca Fatihah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Nah, apabila kamu nak baca Al-Quran, maka kamu minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang dirjam. Sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca amin. Sunat je kah? Baca amin ni sunat. Walaupun kita semaya seorang, sunat. Kalau kita semaya jemaah, kita amin tu, amin kita tu naknya serta dengan amin imam. Nah, amin kita tu naknya serta dengan amin imam. Tu kalau dalam mazhab kita Syafi'i, kita tu bukan sunat mengaminkan Fatihah imam. Kena ingat tu. Nah, tu sunatnya kita amin serta amin imam, gitu. Bukan mengaminkan Fatihah imam. Artinya kalau tu imam tu tak habis dah, tak kata lagi amin, tak sunat kita kata amin. Nah, banyak orang kita ni kalau tu imam waladhdallin, amin selalu. Tu imam baru nak tarik nafas amin, habis dah amin. Tak sunat gitu. Ya sunatnya tunggu tu imam tu baru kita amin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu imam nak tarik nafas tu kita suruh amin lagi lah. Barulah kita amin. Gitu. Nah. Bukan kata waladdallin. Amin selalu dah tu imam.
Habis dah amin dah tu. Habis dah amin. Apa bahaya ke makmum lako. Nah, tu tak sunat gitu, tu tak sunat gitu. Ni molek ni dalam kitab ni dia hak tadi. Sebelum kita masuk syahadah tadi kan. Masalah menyelangi zikir tadi dah. Kitab ni dia bahas panjang sikit. Kita baca sikit dah. Kita baca sikit. Kata, dan jika menyelangi antara segala kalimah Fatihah dengan zikir yang lain yang tiada bergantung atau tidak bertakluk, tidak berhubung kait dengan sembahyang. Lagu mana contoh misal? Seperti mengucap Alhamdulillah tak kala bersih, dan mengucap Subhanallah kerana izin akan orang masuk, atau mengingatkan bacaan orang yang lain daripada imamnya dengan qasak membaca, putus mualak Fatihahnya. Dan jika sedikit sekalipun, maka hendaklah membaca Fatihah yang lain, melainkan jika lupa atau jahil, maka tiada putus ia Fatihah dengan zikir tersebut. Dan jika lanjut sekalipun, yakni jika panjang sekalipun zikir tersebut, nak cerita kata tadi tu, atau menyelangi dengan zikir yang takluk dengan sembahyang. Ni zikir yang takluk dengan sembahyang mana? Seperti mengucap amin bagi bacaan imamnya makmum, atau sujud tilawah serta imamnya. Nah, hidup baca Fatihah ni, orang tiba-tiba sujud sejadah. Tak ada habis lagi Fatihah ya. Sujud sejadah dah tu orang panggil zikir yang berhubung kait dengan sembahyang. Tiada putus bacaannya. Ni kita nak ambil ni. Jadi kalau zikir yang hubung kait dengan sembahyang, bacaan kita tak putus. Contoh kita baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba tu imam Allah wasjud waqtari. Contoh kalau surah Iqra tu ni. Ataupun surah Sejadah. Nah, sampai ayat Sejadah tu turun tu imam Allahu Akbar. Tu sujud sejadah. Kita Allah Akbar juga. Teh tak habis lagi ni. Lepas tu naik kaki, kena ulang balik tak? Tak. Sebab apa? Sebab zikir kita tu hubung kait dengan semaya. Tu dah. Tu penting juga tu. Kena tahu tu. Kait lagi tu. Sebab tu kitab besar jangan. Dia bahas panjang lagi. Ini kata tidak putus baca Fatihah makmum kerana mengucapkan amin Fatihah imam, atau sujud sejadah kali tu imam. Kata tak putus baca Fatihah tu, kait lagi. Bukan semata-mata gitu dah. Kaitnya jika mendengar akan bacaan imam makmum, bila ia dengar daripada ihdinas siratal mustaqim. Dia kena syarat gitu. Bukan dengan syarat daripada awal. Contoh kita tadi lewat dah siapa dah sini. Lewat siapa tu imam baca dah teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Dia siapa tu sedang molek, dia dengar tu imam baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Okey, tu kan minta doa tu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Kalau dia dengar start daripada ihdinas siratal mustaqim, dia baca Fatihah sambil-sambil tu, tiba-tibanya habis dah tu imam baca waladdallin, tu imam amin, dia pun amin, tak putus baca. Tu lagu tu. Tengok. Adapun jika tiada mendengar ia apa? Ia ihdinas siratal mustaqim imam tu, maka putus ia makmum, ia Fatihah makmum dengan mengucap amin itu. Putus juga. Contoh dia tak dengar ihdinas siratal mustaqim, tak dengar. Dia mari-mari siapa tu? Tu imam siratal ladzina an'amta alaihim. Dia Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dengan siratal ladzi. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia pun amin juga. Putus tak baca Putus. Sebab apa? Sebab dia tak dengar start daripada ihdina. Jadi kalau dia start dengar daripada ihdina,
Kalau dia amin serta amin iman, maka tak putus bacaan Fatihah dia. Dia boleh sambung terus. Tapi kalau dia tu gigi, tak dengar ihdina. Siapa siratal ladzina an'amta alaihim dah. Nah, dia baca Fatihah. Tiba-tiba tu imam amin, dia pun amin. Maka putus baca Fatihah dia. Tu, jaga tu. Tu. Demikianlah hukum yang zahir daripada kalam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatil Muhtaj. Tengok lagi dah, sikit lagi. Dan demikian lagi tiada putus bacaannya musalli, iaitu makmum, mengingat akan imam yang lupa apabila apabila diam ia imam dengan kosak membaca atau serta kosak mengingatkan. Lagu mana ni? Dan demikian lagi tiada putus bacaannya musalli, ia musalli ini makmum tu mengingatkan imamnya musalli yang lupa. Tu imam tu lupa, dia pergi ingat kata imam. Kata tak putus bacaan tu kait apabila diam ia imam dengan kosak membaca atau serta kosak mengingatkan. Tu budak gitu tu. Apabila diam ia ni banyak sangat, nak klik ke mana? Tak tahu dah tu ni. apabila diam ia imam dengan kosak membaca atau serta kosak mengingatkan. Tak kena kalau dia imam tu. Ia makmum tu lah. Apabila diam ia makmum dengan kosak membaca atau serta kosak mengingatkan. Betul lah tu. Mana dia subhanallah dia tegur tu, niat zikrullah atau niat i'lam, serta i'lam. Dia tu dah. Dan demikian lagi tiada memutuskan bacaannya musalli, ia musalli itu memohonkan rahmat tatkala membaca imam makmum tu akan ayat rahmat. Contoh tu imam baca ayat rahmat, dia baca Fatihah ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tiba-tiba tu imam baca surah dah, tu imam baca surah tu ayat rahmat. Ayat rahmat ni tak tahulah baca banyaklah dalam Qurannya. Tu baca ayat rahmat. Lepas tu makmum bila dengar tu imam baca ayat rahmat, dia pun rabbighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Tiba-tiba dia baca. Putus tak baca? Tak putus. Atau berlindung daripada azab. Dengan sebab tu imam tu baca ayat azab. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Ayat azab tu. Makmum dengar tu, dia duk baca Fatihah ni. Alhamdulillah arrahmanirrahim. Tu imam baca ayat tadi. Ayat azab ni. Rabbi inni a'udzubika min azabik ya Rabb. Macam tu. Dia minta berlindung dengan Allah Taala. Putus tak baca ayat apa? Tak putus. Tu. Dan tatkala membaca imamnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin, surah Watin tu. Dibacanya makmum, bala wa ana ala zalika minasyahidi. Putus tak baca? Tak putus. Dia makmum dia baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tu imam baca Watin. Siapa sedang molek makmum Malik Yaumiddin, tu imam alaisallahu bi ahkamil hakimin. Makmum ni jawab bala wa ana ala zalika minasyahidi. Lepas tu putus tak baca Fatihah dia? Tak putus. Tu tiada memutuskan bacaan Fatihah makmum tadi tu. Kenapa? Kerana itu semua zikir-zikir yang bertakluk dengan semaya, kerana disunatkan dia di dalam sembahyang. Bersalahan jika ia mengingatkan imamnya sebelum lagi diam, lagi ia mengulang-ulangi bacaannya, maka memutuskan muallaknya. Itu masalah lain pula tu. Kita berhenti dulu. Panjang kalau tidak. Kita ni kena ngaji di pondok ni. Masalah ni masalah halu-halu habis dia bahas ni dah. Cuma kita baca sikit tu, mana ada faedah. Kalau kita tak bercara tu. Habis itu.
Dan membaca amin dan surah kemudian daripada Fatihah sunat. Sunat kita baca amin dan kemudian daripada amin baca surah pula. Nah, baca surah pula, ikutlah. Surah gapo-gapo pun hak paling afdal ialah surah yang pendek-pendek. Ialah gitu. Nah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu apa-apa ayat hak mudah-mudah daripada Quran. Mana hak paling mudah sekali? Kuliah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas, wadduha alam nasyra, wattin inna ataina, wal asri. Hayalah tu. Bahkan afdal baca surah yang tamam dia panggil. Surah yang tamam. Kalau kita jadi imam ni, afdalnya kita baca surah yang tamam. Surah sudah lalu dah. Qul huwallah. Tokai siapa ke 10 lah baru sudah qul huwallah. Berapa ayat ya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lahu kufuwan ahad. Berapa ayat? 4 ayat. Nah, rakaat lalu. Banyak pahala berbanding kita baca wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahu akbar. Kurang pahala. Tu lagu tu. Kita yang kapur ni kadang-kadang tidak kalau masjid-masjid besar lah. Tak boleh ustaz baca kuliah qul huwallah wal asri inna ataina ya siap gelar. Untuk email qul huwallah ni. Tu email qul huwallah. Mana tu email kuliah tu email kuliah. Iwak bergelar pula tu email kuliah qul huwallah. Padahal tu lebihnya. Mana? Dalam semaya kalau kita jadi tu imam ni, idza amma ahadukum falyukhaffif. Nabi ayat. Apabila jadi tu imam seorang daripada kamu, hendaklah kamu peringankan. Satu daripada memperingankan ialah baca surah pendek-pendek. Nah, kalau kita baca surah Baqarah, nah, tapi pendek, mana? Macam tadi, saya ya. Kurang pahala berbanding baca satu surah lengkap. Walau pendek. Macam qul huwallah. Qul huwallah tu satu surah lengkap. Pendek ya biar. Tapi kalau Al-Baqarah satu surah mampu gerah kalau baca serakaat tapi berapa juzuk? 3 juzuk. 2 juzuk lebih dari sini. 2 juzuk lebih. 1 juzuk 10 lah. 2 juzuk 20 lah. Juzuk berapa lah? 20 lebih. Baca serakaat. Nak boleh habis surah Baqarah. Baru rakaat. Jangan kata makmum ramai-ramai tu bila apa lagi tadi ni tinggal tu imam sekor baca ngongeng ni. Kan kita tu salah ke mana? Tukar. Kalau jadi tu imamnya baca panjang. Pipi dua. Kalau makmum kata tu imam baca pendek-pendek sudahlah. Hamba orang tua ni tak pocik kena cek iman pocik tu lemah. Dia siap marah ke makmum pula. Padahal dia bodoh. Betul lah pociknya. Nabi sendiri ayat kerana di belakangmu tu ada budak-budak, ada orang tua, ada macam-macam orang, ada masyarakat, ada hajat urusan hijau. Maka jangan panjang sangat. Tu imam baca kuliah qul huwallahu wadduha inna ataina wa alam nasyrah wattin inna itu juga pendek-pendek. Nah, tapi kalau kita semaya sore baca gila Al-Baqarah, Ali Imran, surah Rakaat, An-Nisa, Al-Kahfi macam gapo baca gila kita sore. Dak buat pula kalau sore. Tu balik. Kalau semaya sore tehos senapah dulu. Allah Akbar, bowling. Allah salam sudah. Itu balik. Tapi kalau semaya jadi emailnya, tarik juga. Nak buat apa? Nak buat nampak sedaknya dia baca itu ni. Ni terbalik kita ni pelik sungguh. Tu perangai. Habis itu. Jadi kalau kita baca jadi tu email surah tu pendek-pendek cukup. Buah kehak tu afdal apa? Ai aksaru sawabu, banyak pahala. Mana baca sepipi surah Baqarah tak tamam satu surah. Dengan baca qul huwallah satu surah tamam satu surah. Tapi pahalanya banyak baca qul huwallah. Pendek pahala pun banyak.
berbanding baca dengan sepipi Baqarah panjang. Tak habis lagi sesurah baru sepipi baru. Pahala berbanding dengan qul huwallah. Ni banyak orang baca qul huwallah. Biar cerdik ada. Nak mana dah Din? Tu lagu tu. Tu. Kata orang boring juga ustaz duk kuliah qul huwallah nak dengar juga lah. Nak dengar maya sore. Maya sore baca sore. Panjang lagi nak hanya pun. Rasulullah kan kalau semaya sore tahajud tengok Baqarah rakaat. Rakaat kedua An-Nisa Ali Imran. Tak pecah, tak pekak apa tak buat kaki Nabi. Semaya sore. Sahabat teragi ikut jadi makmum maya qiyamul lail. Oh tak agak tu. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya imam 5 waktu pendek-pendek wadduha ke bawah. Dah. Itu lagu tu. Tu baru sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Dan sunat nyaring pada keduanya. Ini apa? Pada keduanya yakni amin dan surah tadi tu. Jika nyaring Fatihahnya musalli. Jika semaya tu semaya yang disunatkan jahar maknanya. Nyaring ni mana jahar? Mana seperti semaya maghrib, isyak, subuh. Ini semaya yang disunatkan nyaring bagi tu imam dan bagi orang yang semayang seorang diri, munfarid dipanggil. Jadi kalau kita semaya seorang diri kan, sunatnya kita bacanya nyaring. Mana ngorek isyak subuh. Adapun semaya hak sunat kita baca sir, maka sunat juga sirkan amin dan surah. Nah gitulah. Kadang-kadang orang ingat kau jadi email tu baru sunat baca nyaring. Dia baca teh senyap-senyap ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba ada orang jadi makmum dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka kejut abu waduh iyyaka na'budu teh aja dah. Jadi moleknya kita baca nyaring sejak di awal lagi lah. Tak ada makmum tak syarat kata baca nyaring pada semaya yang baca nyaring tu kena ada makmum. Semaya seorang diri pun kalau semaya tu orang panggil semaya yang disunatkan nyaring baca Al-Fatihah, maka sunat kita nyaring. Siapa? Bagi orang semaya munfarid atau imam bagi makmum. Makmum tak sunat lah baca nyaring. Orang nyaring juga ramai-ramai pakai beli mic seorang berat. Kalau gitu amin dengan surah tadi nyaring juga. Nyaring juga. Sunat nyaring juga. Sunat asin. Dan sunat saktah. Saktah ni mana diam. Diam yang sedikit. Itu. Dan sunat saktah. Apa saktah? Arti saktah diam yang sedikit. Qadar mana dia yang sedikit? Qadar subhanallah. Berapa tepat dia sebut sini? Antara Fatihah dan amin. Kalau nak kira start saktah ni, start daripada sunat saktah ni sebenarnya bukan daripada Fatihah dengan amin saja. Sunat saktah ni start daripada takbiratul ihram dengan wajah tu apa orang panggil doa iftitah. Sunat saktah dan Allahu akbar qada subhanallah diam pahala tu. Lepas tu Allahu akbar kabira boleh pahala. Nak cari mana diam boleh pahala. Nak cari mana boh bayar gaji tu dia. Tu bayar gaji tu dia saktah qada subhanallah tu boleh gaji sunat, boleh pahala sunat. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillah kata mesti jangan Allahu akbar kabira. Hilang pahala sunat. Allahu akbar kabira. Qada subhanallah ni dapat pahala tu. Antara doa iftitah dengan a'udzubillah. Kalau kita baca a'udzubillah lah. Dua dah. Antara a'udzubillah dengan bismillah. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tu tak sunat saktah lah kerana tu Fatihah. Antara Fatihah dengan amin sunat saktah. Waladdallin. Sunat dulu subhanallah, qada subhanallah maknanya. Qada subhanallah tu saktah. Diam mana? Diam tu qada subhanallah. Sunat. Barulah amin. Itu Pak. Antara amin dengan surah. Ni baru masuk sini. Antara Fatihah dan amin
Dan antara amin dan surah, amin wailul likulli sambut lalu ni tak sunat gitu, sunat saktah dulu diam. Bahkan kalau kita sembahyang munfarid, ketika mana diam antara Fatihah dengan amin tu, setengah ulamanya kata sunat kita berdoa Rabbi ufirli wali walidayya Rabbi warhamni Rabbi ufirli warhamni, ikutlah sunat. Tu gitu. Kalau kita pula jadi tu imam, nah antara amin dengan nak baca surah tu sunat pula kita tu saktahnya lebih daripada subhanallah, sekurang-kurang Fatihah. Mana biar makmum tu susah baca Fatihah. Nah tu bukan kata amin wa idh faraqna bikumul bahra makmum nak dengar macam tahu ya lagi nak biar selesai dulu kita berdoa lah dalam diam kita tu. Nah Allahumma ighfir li ummati Muhammad, ka Allahumma ikut gila doa kap sore-sore kita suka-suka orang panggil sesat Fatihah makmum. Fatihah makmum hak pertengahan ni nak kira hak betak sekali lama nya siasat pula dia tu ni. Siap dah kata oi hujung tu dia tu. Tak perlulah panggil tu mo dah. Urus mana kau dah 7 ayat kan barulah sunat tu imamnya baca surah. Bukan sambung sterik lalu kayak gitu dah. Tu. Dan antara amin dan surah, dan antara surah dan rokok, lakum dinukum waliyadin. Berhenti sekejap, qada subhanallah, barulah Allahu akbar, baru rokok. Bukan lakum dinukum waliyadin Allahu akbar. Dah tu email orang lagi mana tahu. Tak ada saktah langsung. Kalau kira sini kira 1 2 3. Betul tak? Antara Fatihah dengan amin 1, antara amin dengan surah 2, antara surah dengan rokok 3. Sebenarnya ada 6 saktah. Tu kok tadi mana antara takbir dengan doa iftitah 4. Doa iftitah dengan auzubillah 5. Auzubillah dengan Fatihah tu sendiri 6. Ada 6 saktah. Tapi dalam kitab kecil ni ada yang kecil ya. Dia bila berapa? Dia bila 4 ke 3 dia? 3 dah. 3. Fatihah dengan amin 1, amin dengan surah 2, surah dengan rokok 3. Jadi 3 lagi suruh tok guru buat banyak. Jadi kalau kita baca surah kita tak ada ngaji dengan tok guru, 3 lah kita tahu saktah. Dah ada ni. Ada 6 saktah dah. Habis itu. Kemudiannya kata muallif rahimahullahu taala, faslun ay hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal pada menyatakan syarat sah rukuk. Bermula rukuk itu rukuk, bukan rokok. Rokok tu bermula rukuk itu 4 syarat. Ada 4 syarat sah. Nah. Baik, kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tamam tu makna sempurna, lengkap. Jadi kuliah, qul huwallahu, a'udzubillah. Tak ada orang baca sayat rakaat lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Benar tu imam tu. Qul huwallahu sayat aja baca dah. Qul huwallahu ahad sampai habis tu satu surah tamam, sempurna. Dah. Kalau Al-Baqarah nak tamam, nyanyi berapa juzuk? 2 juzuk lebih. 2 juzuk setengah. Jadi sebab tu lebihnya kita baca surah-surah yang tamam. Tamam ni mana? Sempurna selalu, lengkap satu surah. Itu. Ada lagi soalan kalau ada. Tidak afdal. Tidak afdal. Bukan tak boleh pahala. Tidak afdal, kurang afdal. Mana afdalnya baca kuliah qul Allah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, wattin, inna a'tayna wal asri, wailul likulli humazati li ila bi quraish, al-qari'atu mal qari'ah. Ara'ait apa? Iza zulzilati lam yakunil ladzi ikra. Itu wadduha. Itu kenapa? Surah tu tamam. Lengkap selalu. Kita baca sekilas. Sekilas itu
Tak sempurna kat satu surah ada. Tetap juga tetap juga tak boleh lawan, tak boleh challenge dengan pahala hok baca kul huwallah saja tadi. Tu lebih satu lagi. Lebih satu lagi. Tu. Ada lagi soalan? Halo? Halo? Siapa ni? Tak dengar apa? Oh, malam sampai saya tak ada ni di surau ni. Saya duduk di surau. Ada tingkat atas ada. Ada orang tingkat atas. Betul, warna hijau. Tingkat atas. Naiklah atas. Naiklah atas ada orang. Nah. Ujung tang. Siapa? Ada lah atas. Pelajar pondok. Betul. Mahrum suku Jawi betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad.